Hari ni kita akan buat satu reviewing apa yang Dr. Asiah bagi. Jadi kita dalam kumpulan 2. Saya Fadil dan semua kat sini Afif, Huzain, Arif, Adal dan Aiman akan kita bentangkan berkaitan dengan video tersebut. Okey, boleh jalan? Bincang. Okey, sila Fadil. Okey, baiklah. Dalam minit ke 008, bayi ini dalam tempoh umur 0 hingga 2 tahun. Yang mana ini adalah peringkat sensori motor. Yang mana apabila, kalau kita tengok di scenario di hadapan, apabila ibunya mengacah kepada anaknya terus respon. Maknanya automatic respon. Yang ini dinamakan sebagai refleks, pantulan refleks, yang mana gerakan ibu seolah-olah hilang dan muncul semula membuatkan bayi itu gelak. Perkembangan ini dinamakan sebagai reaksi asas sekolah, di mana bayi ini usia sebulan hingga 4 bulan sudah mampu untuk menunjukkan gerakan pantulan refleks. Sama ada ketawa ke, gembira ke, sedih ke, dia akan munculkan dalam reaksi emosi dia. Iaitu dan apabila ibu melakukan acahan tadi, gerakan dirinya berhubung. Contoh, cak, mata dia buka, lepas tu tangan dia happy-happy. Itulah tindakan refleks bagi min ke 008. Sekian, terima kasih. Teruskan sahabat-sahabat yang lain. Okey, kita Faham? video. Okey, faham. Okey, baik. Jadi berdasarkan video yang kita nampak, yang kita tengok, okey, video ini masih lagi di peringkat sensori motor. Jadi apa yang kita dapat lihat, bayi itu sedang melalui proses pengecaman dan pemerhatian terhadap objek mainan. Yang mana kita dapat lihat tadi, mak dia memainkan alat permainan. Lalu kita dapat dia meneliti dengan betul, dia cam, yang mana bunyi tu yang permainan itu menghasilkan bunyi melalui deria penglihatan dan pendengaran. Jadi disebabkan ada bunyi itu, budak tu perhati betul-betul apa dan di manakah bunyi tersebut. Jadi perkembangan ini disebut sebagai reaksi sekular kedua, iaitu bayi yang mana berusia 4 hingga 8 bulan. Jadi pada tahap ini, bayi mempunyai persediaan untuk membuat pandangan dan pemerhatian yang lebih. Bayi tempat tadi dapat melakukan tingkah laku baru seperti mengambil sesuatu barang lalu menggolkannya. Dia nampak mak dia main, lalu mak dia letak kat bawah, dia pun refleks, dia pergi ambil barang dan dia bermain. Okay. Baik, jadi sekadar itu saja. Saya persilakan kawan saya seterusnya. Okey, seterusnya kita dapat lihat dalam video tadi, video yang dimainkan. Seterusnya, bayi yang hanya dapat melihat objek yang disorotkan pada akhir, dia melihat objek itu. Itu bukan pada tempat yang disorotkan. Pada tahap ini, bayi dapat memperlihatkan kemajuan yang pesat berhubung dengan pemahaman sesuatu konsep dan telah mempunyai konsep yang kukuh terhadap sesuatu objek. Bayi juga mengalami proses cuba jaya dalam keadaan yang mudah. Okay, bayi itu melihat sesuatu objek itu, melihat keadaan objek itu diletakkan, bukan pada
yang terakhir sekali objek itu disorotkan. Okey, seterusnya. Okey, baik. Seterusnya, peringkat pra-operasi 2 hingga 7 tahun. Okey, berdasarkan jawapan yang kita tengok tu, dia ada kelas 2 Berdasarkan jawapan yang diberikan oleh kanak-kanak tersebut, kanak-kanak hanya mampu berfikir terhadap apa yang mereka lihat secara fizikal dan masih tidak memahami tentang sesuatu konsep perkara tu. Tengok dia tak tahu. Kan? Padahal ubah gelas dia tu. Okay, nampak? Okay, yang gambar yang kedua pula. Pembahagian yang tak fair. Yang tidak adil. Nampak? Adil ke tidak? Macam mana? Macam mana penilaian kanak-kanak tu? Okay. Kanak-kanak tu dia melihat pada nilai nombor tetapi bukan konsep. Cuba kita tengok. Okay. Dia kata dua-dua sama kan? Dia kata dua-dua sama. Dia melihat pada nombor ataupun nilai lah. Bukan kepada konsep ataupun nampak. Lepas tu bila apa cikgu dia jarak-jarakkan tu, dia nampak macam lebih banyak lagi atas tu lah. Itu. Inilah peringkat pra-operasi 2 hingga 7 tahun. Kita boleh beza apa ni perbandingan yang diubah dengan asal. Betul. Okay, perumpamaan yang boleh dikaitkan dalam video yang kita tengok ni. Ada satu lagi jalan. Perbandingan yang kita boleh perumpamaan yang kita boleh kaitkan, lebih tinggi akan nampak lebih banyak. Pemikiran diorang ni lebih tinggi akan nampak lebih banyak. Lebih luas akan nampak lebih banyak dan besar. Yang lebih besar akan nampak lebih berat dan lain-lain lah contoh. Pemikiran kanak-kanak ni pada peringkat ni adalah egocentrik. Kita tengok. Dia bahagi dua. Padahal lagi kecil kan. Dia tengok angka. Okay, tengok. Yang misal nombor 3. Okay, kita tengok. Okay, bila kanak-kanak ni dia tukar tempat duduk, kan? Dia akan tahu, dia akan bagi tahu apa yang dia nampak je. Dia follow. Kalau duduk depan tu dia nampak kambing. Agak nampak kambing lah. Dia tak nak explore apa yang di depan tu. Dia ikut tempat duduk dia. Jadi, secara tak langsung, dia akan menganggap apa yang dia nampak adalah sama macam apa yang orang lain nampak. Ataupun senang kata, dia anggap apa dia nampak, orang lain pun nampak. Sedangkan orang lain nampak daripada sudut lain. Dia nampak di sudut lain. Gitu. Itu namanya peringkat pra-operasi 2 hingga 7. Di mana perkembangan yang berlaku secara emosi tu, kita kata kematangan intelektual dia kurang lah. Macam tu. Okay. Okay, silakan. Seterusnya. Okey, kalau kita tengok video sekarang ni, ini merupakan kanak-kanak yang berada dalam peringkat operasi konkret, iaitu berumur 2 hingga 7 tahun. Kalau kita tengok kanak-kanak ni diuji. Cikgunya uji, cikgunya bandingkan dua gelas yang sama saiz, lalu satu gelas tu dimasukkan airnya ke dalam gelas yang lebih tinggi. Lalu diuji oleh cikgu tu, dan kanak-kanak itu berjaya untuk menjawabnya, iaitu dia jawab apa? Dia jawab isi padu dia lebih kurang je, sama je. Sebab apa yang bezanya iaitu dia punya saiz gelas.
Di mana perkembangan pengetahuan mempertahankan ingatan terhadap suatu bentuk. Dalam video ini, kanak-kanak berjaya menilai isi padu air hanyalah sama tetapi berubah bentuk sahaja. Tanpa mengurangkan isi padu air apabila bentuk gelas ditukarkanlah. Kesimbangan kematangan berlaku apabila kanak-kanak mempunyai kecenderungan semula jadi hubungan apa yang diperhatikan dengan kehendak persekitaran. Itulah. Okey. Boleh start. Okey, seterusnya ialah sudah kita dapat lihat video-video sebelum ni yang kawan-kawan sudah terangkan peringkat-peringkat proses daripada kanak-kanak boleh memperlihatkan semua itu, dan seterusnya dalam video ini kelihatan kanak-kanak tersebut mula dapat membezakan iaitu antara pecahnya gelas apabila dihentuk dengan dua alat menggunakan tukul besi dan bulu. Okey, yang mana kanak-kanak itu fikir yang mana yang lebih keras itulah yang akan memecahkan gelas tersebut. Okey. Pada peringkat ini ialah pada proses ini adalah satu proses yang mana seseorang itu dapat membezakan antara baik dan buruknya secara umumnya. Okey. Seterusnya Okey. Pada peringkat ini adalah peringkat seorang kanak-kanak ataupun dah peringkat remaja lah yang berumur 12 tahun ke atas. Peringkat ini dinamakan adalah peringkat operasi formal. Yang mana kita dapat lihat tadi seorang pelajar perempuan ditanya oleh gurunya mengenai secawan gelas yang akan pecah apabila dipukul ataupun dipukul oleh bulu. Dia punya guru yang kata macam mana kalau gelas ni dihit, hit tu maksudnya pukul lah oleh bulu. So tindakan pukul itu sendiri yang dia faham lah, dia dah faham dah, maknanya dia dah faham bahawa perbuatan pukul itu sendiri yang buat dia pecah, bukan alat tu adalah bulu lah. Macam tadi yang pelajar sebelum tu masa umur berapa tadi, umur sekolah rendah, umur 7 tahun yang tadi, 7 tahun tu dia belum dapat bezakan, dia hanya dapat bezakan alat yang keras dan alat yang lembut, iaitu hammer dengan bulu lah. Kata kalau hammer mesti akan pecah sebuah gelas ni, tapi kalau benda yang lembut tak pecah. Tapi yang pelajar ni dia dapat bezakan lah, dengan perbuatan hit tu menyebabkan gelas tu akan pecah. So pada tahap ni kanak-kanak ni dah dapat menilai lah bahawa dia dapat fikir secara abstrak, dan pada masa yang sama kanak-kanak sudah mampu fikirkan sesuatu yang akan atau mungkin terjadi. Sebab tadi dia kata maybe, dia kata maybe mungkin pecah, dia kata yang tu kan. Dan juga pada tahap ini kanak-kanak ataupun remaja ini sudah mampu berfikir secara sistematik untuk dia menyelesaikan satu masalah. So itu sajalah perbentangan kami, respon kami terhadap teori Piaget ini. Terima kasih kepada rakan-rakan saya yang sudah memberikan pencerahan terhadap video ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.
Apa dah aku cakap ni, gagal pula.